Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amizul Azim bersama Muiz Nakiuddin dari kelas 3 Intelijen akan membentangkan projek PBD kami dari subjek reka bentuk dan teknologi, topik pemasaran. Dalam slide yang akan ditunjukkan, kami akan menerangkan tentang pengenalan, maksud pemasaran, peranan reka bentuk dan pemasaran dan kaedah reka bentuk pengiklanan. Yang pertama, iaitu pengenalan. Pengeluar perlu kreatif dalam membuat perancangan yang teliti supaya reka bentuk produk yang dipasarkan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Dengan demikian, produk yang dihasilkan dapat memberikan keuntungan yang maksimum. Hal ini bermaksud kita hendaklah membuat produk yang lain daripada lain supaya kita dapat menarik minat pelanggan. Pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Dengan kata lain, pemasaran ialah proses atau aktiviti yang dilakukan oleh pihak pengeluar untuk memasar dan menyampaikan maklumat tentang suatu produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Sebagai contoh, pengeluar kereta Malaysia iaitu Proton Holdings Berhad menyampaikan maklumat tentang kereta terbaru menerusi aktiviti pemasaran. Peranan reka bentuk dalam pemasaran. Reka bentuk ialah pengetahuan mengenai penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang berkesan. Ciri-ciri produk merujuk kepada kualiti yang ada pada produk seperti reka bentuk, warna atau saiz produk. Peranan reka bentuk ialah memenuhi keperluan kehendak pengguna, merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna dan mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Peranan reka bentuk dalam pemasaran terbahagi kepada 3, iaitu memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna dan mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna terdiri daripada fungsi produk, reka bentuk produk, kekuatan dan kelemahan produk, nilai produk dan trend. Merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna terdiri daripada pengenalan diri produk. Mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk pula terdiri daripada rangkaian perkongsian teknologi dan produk dan rangkaian strategik perniagaan. Keperluan dan kehendak pengguna. Yang pertama, produk yang dicipta ialah sesuatu yang boleh ditawarkan kepada pengguna. Yang kedua, reka bentuk produk yang terdapat di pasaran memainkan peranan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna melalui ciri-ciri produk iaitu fungsi produk, reka bentuk produk, kekuatan dan kelemahan produk, nilai produk dan trend. Fungsi produk. Pengguna akan membeli dan menggunakan sesuatu produk untuk memudahkan sesuatu urusan harian mereka. Pengguna membuat pertimbangan sebelum membuat keputusan untuk membeli sesuatu produk berdasarkan fungsi sesuatu produk tersebut. Contohnya, guru memberi kita tugasan helaian. Apakah produk yang kita akan pilih? Sudah tentu kita akan memilih fail. Mengapa? Kerana fail dapat menyimpan helaian tugasan dan juga menyimpan helaian tugasan mengikut kategori. Seterusnya, reka bentuk produk. Reka bentuk produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna mudah dipasarkan. Produk yang mempunyai nilai tambah seperti menarik, unik dan juga selesa boleh mempengaruhi pasaran bagi produk tersebut. Contohnya, meja makan. Meja makan mempunyai ringkas, ruang kecil. Eksklusif, ruang besar. Jadi kita boleh meletakkan meja makan ini di tempat yang kecil dan akan mendapatkan sesuatu yang eksklusif. Kekuatan dan kelemahan produk. Prinsip reka bentuk ialah perkara yang menjadikan perpaduan kepada pengeluar untuk mencipta produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Pengguna harus mengetahui produk yang diperlukan sama ada
yang mementingkan kekuatan atau reka bentuk produk berbanding fungsi atau mementingkan kekuatan fungsi berbanding kekuatan reka bentuk. Contohnya, ada dua kipas. Kipas A kurang menarik tetapi mempunyai kuasa putaran angin yang kuat dan laju. Kipas B menarik tetapi mempunyai kuasa putaran yang lebih perlahan. Jika kita ingin kecantikan dan untuk hiasan di rumah, kita boleh memilih kipas B kerana ia lebih menarik. Tetapi jika kita ingin sejuk, kita memilih kipas A walaupun dia tidak menarik kerana putaran dia lebih laju berbanding kipas B. Nilai produk bagi pengguna lazimnya wujud berdasarkan keperluan dan kehendak pengguna. Nilai terhadap sesuatu produk dan perkhidmatan akan diperoleh apabila pengguna mendapat faedah daripada penggunaannya. Contoh, radio A tidak menyokong aplikasi internet, radio B menyokong aplikasi internet. Selain itu, trend juga mempengaruhi teknik pemasaran. Trend ditentukan oleh permintaan, gaya permintaan dan penawaran ke atas sesuatu produk, perkhidmatan, gaya hidup, teknologi dan sebagainya. Berlaku dalam tempoh tertentu dan berakhir apabila berlaku perubahan trend yang lain. Contohnya dekat sini, telefon A berfungsi untuk keluar masuk panggilan sahaja. Telefon B ditambah dengan khidmat pesanan ringkas. Telefon C, kini telefon pintar mempunyai kemudahan internet dan pelbagai aplikasi menjadi trend. Jadi dekat sini kita dapat lihat zaman sekarang telefon pintar menjadi trend kerana dapat digunakan di masa-masa tertentu. Saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Pengenalan diri produk terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu penjenamaan, kesetiaan, boleh diingat, dikenali dan kebolehpercayaan kepada jenama. Seterusnya, penjenamaan produk. Penjenamaan produk terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu bentuk nama. Bentuk nama mengandungi nombor, perkataan atau huruf yang boleh dibaca. Seterusnya, bentuk cap. Menggunakan simbol reka bentuk, warna atau huruf yang unik. Selain itu, bentuk cap dagangan. Dalam bentuk ini digunakan bentuk perkataan, logo, gambar, nama, huruf, nombor atau kombinasi kesemuanya yang mempunyai simbol. Yang terakhir sekali, bentuk persendirian. Menunjukkan individu yang merupakan pelapor bagi sesuatu produk tertentu. Contoh bentuk persendirian ini adalah seperti KFC dan McD. Kesetiaan. Kesetiaan bermaksud pilihan pengguna untuk terus kekal dengan produk dan jenama tertentu. Untuk sesuatu jenama, pengguna akan memilih credibility, kualiti, reka bentuk, selamat dan harga yang kompetitif. Seterusnya, boleh diingat. Boleh diingat maksud reka bentuk dapat menguasai pasaran kerana produk yang mempunyai identiti boleh diingat oleh pengguna. Identiti tersebut merangkumi fungsi, warna atau bentuk fizikal. Selain itu, dikenali bermaksud reka bentuk produk dapat menguasai pasaran kerana produk telah dikenali oleh pengguna. Akhir sekali, kebolehpercayaan kepada jenama. Pengguna akan memilih produk yang mempunyai jenama yang boleh dipercayai dan mempunyai ciri-ciri yang terbaik dari segi kualiti, fungsi, jaminan dan keselamatan dan reka bentuk. Pengukuhan penjenamaan sesuatu produk. Salah satu cara untuk meningkatkan kualiti produk, perkhidmatan dan keuntungan adalah dengan melibatkan kegiatan rakan strategik. Terdapat 2 jenis pengukuhan penjenamaan melalui rakan strategik, iaitu rakan perkongsian teknologi dan produk dan rakan strategik perniagaan. Pengukuhan penjenamaan sesuatu produk. Terdapat 2 cara untuk mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk, iaitu melalui rakan perkongsian teknologi dan produk dan rakan strategik perniagaan. Rakan perkongsian teknologi dan produk bermaksud gabungan teknologi dan produk daripada pengeluar
yang berlainan digabungkan untuk menghasilkan reka bentuk produk baru. Gabungan ini akan memberikan keuntungan kepada kedua-dua belah pihak. Rakan strategik perniagaan pula ialah penjeramaan yang boleh diperkukuhkan dengan mengadakan rakan strategik perniagaan. Hal ini dapat mewujudkan kerjasama dengan rakan niaga strategik yang berdaya maju, berpengalaman dan menguntungkan kedua-dua belah pihak. Kaedah reka bentuk pengiklanan. Reka bentuk pengiklanan ialah karya dalam bentuk audio dan visual yang dicipta serta disusun untuk digunakan dalam iklan dengan tujuan memasarkan produk. Kaedah reka bentuk periklanan. Kaedah reka bentuk periklanan terbahagi kepada 7 kaedah iaitu melalui matlamat produk, demonstrasi, kenyataan merangsang, perbandingan, kiasan atau ibarat, gambar pegun dan penyampaian fakta. Matlamat produk. Iklan menggunakan maklumat produk yang terperinci dan lengkap untuk memperkenalkan produk kepada pengguna. Penyampaian fakta. Iklan menyampaikan fakta secara tepat mengenai produk kepada pengguna. Demonstrasi. Iklan menunjukkan kelebihan dan cara pengendalian produk dalam keadaan yang sebenar. Perbandingan. Iklan menggunakan perbandingan antara produk baharu dengan produk lama yang berada di pasaran. Kiasan atau ibarat. Iklan menggunakan kiasan atau ibarat bertujuan untuk menegaskan kelebihan yang akan diperoleh pengguna sekiranya menggunakan produk mereka. Kenyataan merangsang. Iklan menggunakan kenyataan merangsang supaya pengguna berfikir dan tertarik dengan produk. Gambar pegun. Iklan menggunakan gambar pegun sebagai titik fokus atau tumpuan pada bahagian tertentu produk. Media pengiklanan. Media pengiklanan ialah saluran, cara atau perantaraan yang digunakan untuk menyampaikan iklan kepada pengguna. Media pengiklanan terbahagi kepada 3 iaitu media cetak, media sosial dan media elektronik. Media cetak adalah seperti surat khabar, brosur dan majalah. Media sosial pula adalah seperti Instagram, Facebook atau TikTok dan media elektronik adalah seperti radio, papan digital dan televisyen.